لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Suara saya kuat? Kuat ya. Nak kuat lagi? Macam mana? Loud and clear. It's not clean and clear? Clean and clear juga. Apa dia? Macam selama? Oh, dah charge lama. Okey, ada point. Boleh, boleh. Okay. Okey, macam mana hari ni? Macam apa ya? Kejap ya, ada benda. Belakang tabir tak siap lagi. Okey, dah bersedia untuk belajar? Hari ini kita nak mula muka surat yang keberapa ni? Muka surat berapa? 155. Betul? Ada muka surat yang berbeza? Kak Zaidah berapa Kak Zaidah? 181. Okey. 181. So kita ada dua muka surat ya. Sama ada 155 ataupun 181. Kita akan masuk pada bab yang ke-28. Bab yang ke-28 bertajuk berkomor-komor saat berwuduk. Hadisnya pendek saja, saya tak tahu mungkin sekejap je kuliah kita ni. Mudah-mudahan lah ya. Tak apalah kuliah pertama ni. Saya pun dah agak stres juga pagi-pagi ni. Lama tak mengajar kan. Tiba-tiba kelang kabut sikit. Okey baik, kita masuk pada bab yang ke-28. Sama ada muka surat 151 ataupun jika sekiranya ada muka surat yang berbeza, sila. Kita berada di hadis nombor 164. Bab ini bertajuk Babul Madati fil Wudu'i. Qalahu ibn Abbas wa Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ibn Abbas dan Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhum meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca hadisnya. Hadis ini daripada Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غفر الله له dhammanya tu
baris depan tu kan, dia terpergi pada huruf lam tu. Betul kan? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ni macam pernah baca kan? Pernah baca hadisnya? Bab yang keberapa? Saya pernah baca. Bab berapa? Kak Dewi. Bab berapa? Bab sebelumnya. Ya, saya tahu bab sebelumnya. Tapi bab yang keberapa? Hafal tak hadisnya? Ingat tak? Hadisnya sama? Macam mana ni? Cuti sebulan. Tak buka kitab Kak Zah tutup kitab terus Kak Zah. Macam mana Kak Som? Kita belajar. Ingat tak? Tak ingat lah. Cik Zai ingat Cik Zai? Ingat? Bab berapa kita belajar? Oh, ini mula-mula. Ya. Oh. Kenapa yang duduk atas kerusi jauh sangat? Bab berapa? 24 ke 26? 24. Okey, Kak Ram kata 24. Betul 24? Cuba buka. Betul. Bab 24. Hadis yang sama? Semua tengah buka. Sila. Betul Confirm. Betul Cik Aisyah? Cik Aisyah pula ni, Cik Asia, sorry. Sebut sikit Cik Aisyah. Pandang Cik Asia. Betul bab 24. Okey. Maknanya hadis ini kita pernah baca. Di bab yang ke-24, tajuknya apa? Jauh juga bab 24 ni. Jauh Ustazah ni, bila raya kat tak ada. Berwuduk 3 kali. Jadi hari ini, hadis yang sama, Imam Al-Bukhari diletakkan di bawah topik yang berbeza. Hadisnya sama, diletakkan di bawah topik yang berbeza. Jadi hadisnya di sini, tajuknya sekarang ialah bab kita berkumur-kumur saat berwuduk. Hadis ini boleh letak dalam banyak tajuk. Kita boleh sebut bab membasuh wajah, boleh kita sebut bab cuci kaki, mengusap kepala, ada banyak perkara yang terdapat dalam satu hadis. Jadi sebab itu, ini kita panggil sebagai fiqhul hadis. Imam Al-Bukhari dia ada fiqh hadis dia. Jadi fiqh hadis ni kita panggil sebagai tajuk yang dia letak untuk hadis yang sama, tapi kebiasaannya dia letak bagi topik yang berbeza. Buktinya kita ada hadis yang sama di sini. Dulu kita pernah bincang dalam bab 24. Sekarang kita bincang dalam bab yang ke-28. Tentang isu yang berbeza. Kita guna hadis yang sama. Bermakna, saya nak kata begini Muslimah. Kadang-kadang untuk satu hadis kita boleh guna ia untuk pelbagai macam isu. Jika ia bertepatan dengan konteksnya, isunya, so kita tak kata hadis awak salah. Kita tak kata macam tu. Kalau isu saya lain, isu dia lain, tapi dia guna satu hadis yang sama. Kemungkinan besar hadis yang sama itu boleh dikaitkan. Ada keterkaitannya walaupun isu berbeza. Bermakna untuk satu hadis kita boleh guna bagi pelbagai macam konteks dan juga isu. Buktinya di sini Imam Al-Bukhari dah tunjukkan kepada kita. Bila dia nak bincang tentang isu wuduk 3 kali dia guna hadis ini. Kemudian dia masuk bab yang ke-28, dia nak bincang tentang berkumur-kumur saat berwuduk, dia guna lagi hadis yang sama. Dia tak cari hadis lain. Kan? Sebab tu kita belajar, kita jangan macam ni tau. Dia kata, Allah Surah Sakinah, dia cakap pasal sabar guna hadis ni. Dia cakap pasal nak suruh memaafkan, dia guna hadis yang sama. Biasa tak dengar macam tu? Kan? Bila saya cakap tentang sabar, saya guna satu hadis. Saya cakap tentang memaafkan, saya guna satu hadis. Hadisnya sama. Kita nak cakap tentang bersyukur, kita guna satu hadis lagi yang sama. Adakah salah? Tak salah.
tetapi ia lebih menguatkan situasi dan konteks perbincangan dalam sesebuah hadis. Jadi ini kita panggil sebagai seni yang ada pada metodologi Imam Al-Bukhari ketika dia membahaskan sesebuah hadis dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Okey, so kita lihat di sini pada bab yang ke-28 Imam Al-Bukhari dia bawa hadis yang sama daripada sahabat yang sama juga, yang mana hadisnya bermaksud, sila ya lihat muka surat 156, kita baca terjemahannya di situ. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syuaib mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata, Atha bin Yazid mengkabarkan kepadaku dari Humran, Maula Uthman ibn Affan, bahawasanya dia melihat Uthman meminta agar dibawakan air wuduk. Tadi ada perkataan apa dalam hadis tadi? Wadu. Wadu maksudnya air wuduk. Banyak kali ya kita dah bincangkan tentang perkataan ini. Wadu maksudnya air wuduk. Kalau wuduk ialah kita berwuduk. Jadi barisnya beza. Okay, baris beza, maksud juga beza. Jadi di sini yang diminta oleh Uthman ialah supaya bawakan kepada dia air untuk dia gunakan bagi berwuduk. Baik. So di sini apa kata dalam hadis ini diceritakan kepada kita bahawa bila air wuduk tu dah sampai depan Uthman ibn Affan, apa Uthman ibn Affan lakukan? Diceritakan dalam hadis ini, lantas dia menuangkan air tersebut dan membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Dia ambil air ini, saya dah pernah ajarkan macam mana? Tangan kanan cedok daripada bejana ataupun baldi tu baru dibasuh. Kedua, telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Kenapa kita basuh tangan kita sebanyak 3 kali di sini? Kenapa basuh? Boleh bangun ke? Boleh lah, lama tak bangun. Kenapa basuh tangan 3 kali? Sunnah, okey. Selain daripada sunnah, basuh tangan 3 kali tak wajib kan pula? Dia anggota wajib ke? Basuh telapak tangan dengan tangan beza. Kan? Sekarang kita bincang tentang bila air wuduk tu datang kat depan. Dia ambil dengan tangan kanannya, dia basuh telapak tangan. Saya tanya, telapak tangan ni anggota wuduk kita yang wajib ataupun tidak? Tidak. Okey. Baik. Tapi apa relevannya? Dah pernah bincang belum? Apa dia? Tak dengar. Cakap kuat sikit. Macam mana? Kotoran di telapak tangan. Okey. Telapak tangan. Pernah bincang hadisnya bab yang keberapa? 24 juga? Bukan 24. Tadi Kak Som kata takut ada kotoran dekat tangan. Sebab tu kita basuh tangan kita kan, telapak tangan kita sebelum kita sentuh anggota wuduk kita yang lain. Bab keberapa Cik Asia? Baru belajar? Tahun lepas? Baru belajar tahun lepas? Bab berapa? Ingat tak? Tak ingat? 26? Bab 26 betul? Ada berapa orang kata bab 26? Kak Aisyah bab 26 juga? 26, okey. Cik Zai bab berapa Cik Zai? 24? Oh 24, okey. Lagi? Cik Ana? 22? Kuat suara.
Tiba-tiba 22. Tadi 24, 26, tiba-tiba dengan 22. 22, betul. Macam mana ni? Bab 22 cakap tentang apa? Dia campur. Dah Ustazah pula confuse kat sini. Bab 22? Ya. Satu kali. Tak ada. Bab 26 lah sayang. Bab 26. Bab 26 kan kita bincang. Nabi perintahkan kita bila kita tidur kan 26 kan okey dah jangan gaduh-gaduh. Bab 26. Bila kita bincang bab 26 ni? Bincang bila bab 26 ni? Baru kan? Baru berapa? Baru kan? Hafal tak hadisnya? Tak payah tanyalah hafal ke tak hafal, Ustazah. Buang karen, Ustazah. Kalau tanya hafal ke tak hafal. Okey, hadis yang ke-26. Kita bincang tentang Nabi sunnah. Ini sunnah, betul. Tadi ada sebutkan sunnah. Kita basuh kedua telapak tangan kita. Baik. Tujuannya ialah supaya jika tangan kita kotor, ia bersih dulu kan? Sebab lepas tu baru kita nak basuh tangan kita, basuh wajah kita. Jadi tangan yang telapak tangan ni akan masuk ke dalam air berisi bejana tadi kan? Jadi maknanya bersihkan telapak tangan terlebih dahulu. Jadi ini sunnah yang Nabi SAW perintahkan. Tak kira sama ada kita lepas bangun tidur ataupun kita tak tidur. Betul tak? Apa hukumnya? Kita bincang hari itu. Kalau bangun tidur, hukumnya apa? Kalau tak tidur, hukumnya apa? Okey, tak apa, stres. Nanti balik baca lagi ya. Bab 26. Okay, panjang Ustazah dah discuss. Jadi kalau siapa yang mungkin terlepas, boleh lihat kembali video kita yang lepas, bincang hadis yang ke-26. Dia ada dua hukum di situ kita bincangkan. Kalau orang yang dia tidur, kemudian dia bangun, ada hukum dia. Tapi kalau dia tak tidur, bagaimana? Adakah dia masih lagi perlu untuk membasuh kedua telapak tangannya? Itu kita ada bincangkan. Saya tak nak bincanglah sekarang ya. Nanti balik rumah, buat homework sikit. Baca. Kalau sesiapa yang mungkin terlepas baru ikuti pengajian kita ya pada hari ini, boleh nanti pulang, buka kembali YouTube Masjid Yusof Ishak, refer kembali. Ada rakaman ya perbincangannya untuk hadis yang ke-26. Baik, terus ya kita lihat di sini. Tadi sebut tentang membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Kemudian dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua tangan hingga kedua siku sebanyak 3 kali. Lalu mengusap kepalanya, kemudian membasuh masing-masing kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian dia berkata, aku melihat Nabi SAW bersabda, seperti wudukku ini. Aku melihat Nabi SAW berwuduk seperti wudukku ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu dia mengerjakan solat 2 rakaat dan tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara lain, maka Allah akan mengampuninya dari dosanya yang telah lalu. Ini kita panggil sebagai keutamaan berwuduk. Ya, keutamaan berwuduk ataupun ganjaran bagi mereka yang berwuduk, dan dengan wuduk itu juga dia terus melaksanakan solat. Jadi untuk orang yang begini, Nabi kata apa? Bila dia dah ambil wuduk,
Dengan wuduk sebagaimana yang tadi dah kita sebutkan dalam hadis, lalu dia mengerjakan 2 rakaat. Maknanya dia tak sembang-sembang, dia tak cakap apa-apa dan dia tak fikir pun lepas ni nak masak apa. Dia tak fikir. Semua soalan-soalan begitu tak ada dah. Kan? Tak fikir lepas ni nak makan kat mana, tak ada. Terus dia solat. Maknanya urusan dunia tu langsung tak ada pada diri dia, lalu dia melaksanakan solat 2 rakaat. Nabi kata untuk orang yang begini, wuduknya dah sempurna, lalu dia tinggalkan urusan dunianya, terus dia melaksanakan solat 2 rakaat itu tadi, bagi mereka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Okey, cantik hadisnya. Masya-Allah tabarakallah. Terus kita pergi kepada syarah judul bab. Kita ada 3 perkataan di sini. Perkataan yang pertama, babul madmadati fil wudu'i. Okay, ini tajuk bab kita ya pada hari ini. So kita akan discuss apakah sebenarnya yang dimaksudkan daripada tajuk ini. Tajuk ini berbunyi babul madmadati fil wudu'i dengan maksud bab berkumur-kumur saat berwuduk. Jadi secara bahasa makna asal kata al-madmadah. Okay, al-madmadah adalah menggerak-gerakkan. Tak kira kita gerakkan apa pun, kita panggil ia sebagai al-madmadah. Ini secara bahasa. Okay, secara lughahnya. Pen yang bergerak, tangan yang bergerak, mata yang bergerak, apa sahaja yang bergerak, kita boleh panggil ia sebagai al-madmadah. Sebab itu di sini dia jelaskan, jika kedua mata seseorang bergerak kerana rasa ngantuk. Kita kalau ngantuk mata kita gerak ke? Macam mana Kak Zah? Kak Zah kata dia geleng. Dia tersengguk kan? Kebil-kebil. Oh betul juga ya. Saya tengah fikir. Okay, kebil-kebil. Macam itu Kak Dewi kalau ngantuk kebil-kebil. Tersengguk-sengguk. Okay. Depends lah depends kepada diri seseorang. Mungkin kalau macam, yelah kalau kita, contoh kalau kita rasa mata tak tahan sangat kan, dia macam gitu kan, dia gini-gini lah. Maknanya menggerakkan matanya. Tapi dalam bahasa Arab, mereka gunakan untuk mata yang bergerak ni kerana mengantuk, mereka gunakan perkataan al-madmadah tu. Okay, sebab tu dia berikan contoh kepada kita di sini, yang mana dia kata konotasi ini sering diungkap dengan kalimat, maknanya bila mereka ni orang Arab, mereka nak describe orang yang ngantuk, mata dia bergerak, okay? Dia kata madmadan nu'asu fi ainaihi. Dia nak jelaskan macam mana ngantuk orang tu kan, mereka guna perkataan madmad, menggerak-gerakkan. Dengan maksud rasa kantuk itu menggerakkan kedua matanya. Jadi maknanya digunakan juga untuk selain hal ihwal berwuduk jika dibincang dari sudut bahasa. Okey? Baik. Seterusnya, namun dalam perkembangannya, maksudnya bila konteks dah berbeza, keadaan kan, penggunaan perkataan pun semakin meluas, kata-kata pun berkembang. Biasa begitu. Kan dulu kita mungkin zaman mak-mak kita tak pernah pun dengar perkataan #throwback, kan betul tak? Tak pernah dengar perkataan sila meninggal. Ni perkataan gini tak pernah dengar. Tapi bila kita zaman sekarang, perkataan itu berkembang ya. Selalu kita kata orang meninggal ni, meninggal lah. Orang meninggal. Itu zaman mak kita. Cuba kalau sekarang cakap dengan mak kita, mak dia kata sila meninggal. Mak kita, sila meninggal? Mak kita pun pelik. Ini maksudnya perkembangan perkataan. Cuma dia masuk kasar ataupun lembutnya bahasa itu. Okey? Jadi di sini juga perkataan al-madmad pun begitu. Dulu dia guna lebih untuk mata yang mengantuk. Tapi kemudian bila perkataan itu digunakan dengan lebih meluas, daripada sudut konteksnya, keadaannya pun berbeza. Dia berkembang, dibagi kepada satu situasi yang berbeza juga. Jadi di sini kita lihat. Namun dalam perkembangannya, kata ini lebih sering dipakai untuk mengungkapkan suatu perbuatan memasukkan air ke dalam mulut. Jadi bila perkataan itu sudah berkembang, cara penggunaannya juga meluas kan?
dia lebih digunakan untuk satu keadaan yang mana kita ambil air, kita masukkan dalam mulut kita. Ini kita panggil sebagai apa? Berkomor-komor. Jadi dalam bahasa Arab, okey, al-madmadah bermaksud kita berkomor-komor. Satu keadaan, tindakan kita ambil air, masukkan air ke dalam mulut, lalu kita menggerak-gerakkannya. Istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia di sini, kita panggil ia sebagai berkomor-komor. Lalu dia kata begini, kemudian makna ini pun disempurnakan oleh syariat. Jadi dalam agama kita, perkataan ini dipopularkan, digunakan secara masyhur. Kerana apa? Dia kata melalui definisinya dalam wuduk secara syar'i. Jadi diambil perkataan al-madmadah itu tadi secara syarak. Kenapa kita kata perkataan itu diambil secara syarak? Kerana ia ada dalam hadis Nabi. Nabi sendiri yang menggunakan perkataan ini, dibuatkan dalam sabda baginda. Nabi gunakan perkataan itu. Bila Nabi SAW sebutkan dalam sabda baginda, kita boleh panggil ini adalah istilah syarak. Istilah ataupun penggunaan perkataan yang terdapat di dalam agama kita. Sebab itu ia dikaitkan dengan syariat. Okey, saya harap jelas perkataan itu. Baik, seterusnya dikatakan begini. Iaitu memasukkan air ke dalam mulut lalu diputar-putar, perkataannya, diputar-putar, digerak-gerakkan sebelum akhirnya disemburkan keluar dari mulut. Nak semburkan keluar dari mulut ke nak telan? Suka pula Kak Zah dengan soalan saya. Macam mana? Kita kalau komor-komor, kita nak telan ke kita nak keluarkan? Keluarkan. Betul. Ada siapa-siapa telan? Bulan puasa je Ustazah orang telan. Bulan puasa je Ustazah, kita time budak-budak. Betul kan? Jangan tipulah. Masa budak-budak dulu je kecil, biasa buat gitu kan? Budak-budak. Subhanallah. Tapi dah tak tahulah kalau kita dah dewasa ni kan, dah senior-senior pun buat juga perangai macam tu, tak tahulah ya. Allahu a'lam bisawab. Tetapi yang nak saya katakan di sini, keadaan orang yang mana dia komor-komor, dia telan, ada juga perbincangannya dalam mazhab Syafi'i. Okey, dalam mazhab Syafi'i ada bincangkan. Okey, kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Diterangkan kepada kita, pendapat yang masyhur sekaligus aneh, nampak ya? Maknanya dibincangkan pendapat ini tapi dia pelik sikit, dia aneh. Kenapa anehnya? Dia kata dalam hal ini berasal dari kalangan ulama bermazhab Syafi'i. Maknanya bukan semua tapi ada. Okey, bukan semua di kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i berpegang dengan pendapat ini ataupun pendapat yang dibincangkan ini, tapi ada terdapat perbincangan tersebut. Yang mana mereka mengatakan bahawa air yang dipakai untuk berkomor-komor tidak harus digerak-gerakkan. Macam mana Tengah imagine. Okey. Simpan, okey. Tidak harus digerak-gerakkan dan tidak harus disemburkan dari mulut. Okey. Mungkin, kita mungkin. Yang mereka maksud adalah tidak harus menyemburkan air dari mulut. Artinya, jika air tersebut ditelan atau dibiarkan saja oleh seseorang hingga mengalir keluar dengan sendirinya. Tak cantik lah. Tak apa. Ni bincang je. Jangan risau Kita tak buat gini kan. Tak apa, ni bincang je. Maknanya kita lihat ada di sana kepelbagaian pendapat di kalangan para ulama. Cuma bagi saya dia tak berapa molek. Tak comel. Kak saya tengok, gelinya Ustazah. Saya jambu-jambu dia tak campur.
Jumpa-jumpa muslimah kan dekat dalam bilik wuduk ni. Sakinah, kau jangan ambil wuduk macam tu. Dah jadi viral ya. Okey, tak apa. Ini bincang saja. Maknanya di kalangan pendapat ulama mazhab Syafi'i, mereka ada mengeluarkan perbincangan yang sedemikian yang mana ada orang yang mungkin mereka ini bila mereka berkomor-komor, dia tak gerakkan air dekat dalam mulut, dia biarkan sahaja dan dia biarkan air itu keluar dengan sendirinya ataupun dia telan. Okey, dia telan. Kembang tekak. Okay. Tapi yang penting, okay, di kalangan pendapat mazhab Syafi'i, mereka kata apa? Cara sedemikian sah. Okay, cara sedemikian sah. Jika kita buat begitulah, masih lagi dianggap sah. Ia tetap menjadi, tak ada isu dekat situ. Masih lagi dianggap sebagai satu keadaan yang mana kita berkumur-kumur. Baik, tak apalah ya, tinggalkan itu saja. Siapa nak ikut boleh ikut. Itu di kalangan pendapat para ulama, tak menjadi masalah sebab dia nyatakan sini. Bagi saya beginilah, bila kita bincangkan pendapat-pendapat yang berbeza ini supaya kita ni tak terperanjat lah kalau kita ada nampak orang yang buat gitu. Dan tiba-tiba nampak kita ambil wuduk dekat masjid, nampak orang tu gitu. Teruk je macam tu. Gitu kata gitu kan. Tak boleh kata gitu. Maknanya di situ ada di kalangan para ulama yang membincangkan hal yang sedemikian. Sebab mungkin kita tak tahu setiap diri orang ni berbeza. Mungkin dia ada masalah mulut dia tak boleh nak gerakkan bibir dia, kan? Kita tak tahu keadaan diri seorang. Dan kita pun tak tahu sampai bila kita boleh menggerakkan bibir kita ini untuk kita berkumur-kumur. Mungkin ada sampai satu masa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat untuk kita berkumur-kumur tu, kita cuma mampu untuk masukkan air ke dalam mulut kita, lalu kita keluarkan. So sekarang tak ada isu lah. Kan? Sebab apa? Ia mungkin di kemudian hari, pada masa akan datang, ataupun ada family members kita yang berhadapan dengan situasi yang sedemikian. Ataupun orang tanya, macam mana sah ke aku kumur-kumur gitu? Sah. Sah, tak ada masalah. Sah, boleh je. Sebab apa? Situasi sedemikian. Tapi kalau kita yang boleh, kita boleh nak gerakkan, kita boleh nak keluarkan sendiri air itu kan, maksudnya kita terus buang. Kita gunalah cara yang lebih baik tadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang kedua di sini. Kita ada dua nama sahabat. Kalau kita rujuk kembali muka surat 155 ya. Okey, di situ kita ada dua nama orang sahabat, Ibn Abbas dan juga Abdullah ibn Zaid. Kenapa diletakkan dua riwayat ini? Okay, saya tak baca lah ya yang ada di muka surat 157 sebab dia cuma kata perkataan qalahu Ibnu Abbasin, demikian Ibn Abbas meriwayatkan. Perkataan Ibn Abbas ini akan disinggung, kita akan sentuh dalam kitab At-Taharah, dan juga kita ada perkataan wa Abdullah bin Zaidin dan Abdullah bin Zaid, hadisnya akan disebutkan sebentar lagi. Maknanya nanti akan sebutkan. Nak tunjukkan kepada kita isu tentang berkomor-komor ini bukan hanya diceritakan oleh Uthman ibn Affan. Okay, jangan lupa hadis kita nombor 164 ini di kalangan sahabat yang meriwayatkannya ialah Uthman ibn Affan. Baik, jadi Imam Al-Bukhari dia nak kata kepada kita, selain daripada Uthman ibn Affan, kita ada dua lagi sahabat yang lain, iaitu Ibn Abbas dan Abdullah ibn Zaid, yang mana nanti hadisnya kita akan bincangkan. Kita tak bincangkan hari ini, tapi nanti akan datang, maksudnya di bab yang berbeza. Yang mana mereka berdua juga akan mengemukakan isu yang sama, iaitu berkumur-kumur ketika berwuduk. Okey, selesai perbincangan berkenaan dengan syarah judul bab, terus kita masuk kepada syarah hadis. Kita ada perkataan yang pertama pada topik syarah hadis di sini, muka surat 157. Perkataan kita yang pertama, thumma ghassala kulla rijlin. Kemudian membasuh masing-masing kakinya. Dia terus masuk di penghujung hadis ni. Sebab kita dah pernah bincangkan kan hadisnya, jadi dia tak sebut satu-satulah. Mana yang dirasa perlu sahaja akan disyarahkan. Baik, jadi maksud pada perkataan kita yang pertama di sini, membasuh masing-masing kakinya,
Demikian menurut riwayat Al-Asili dan Al-Kushmihani. Di dalam riwayat Ibn Asakir disebutkan dengan lafaz kilta rijlaihi. Kilta rijlaihi. Jadi saya nak kata begini, perkataannya ataupun lafaznya berbeza. Okay, dalam riwayat lain dia guna perkataan ataupun lafaz kilta rijlaihi yang bermaksud kedua belah kakinya. Kalau tadi maksudnya setiap kaki. Kaki ada berapa? 2. Ada kaki 3? 4 tak ada ya? Okey. 2. Dalam hadis ini disebut setiap. Okey, dia guna perkataan kulla rijlin. Kaki kanan, kaki kiri. Setiap satu. Tapi ada riwayat lain dia gabungkan kedua-dua kaki. Dia guna lafaz yang macam tu. Kilta rijlaihi, kedua-dua kakinya. Kemudian disebutkan di sini, redaksi inilah yang dipegang oleh penulis kitab Al-Umdah. Dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Hamawi tercantum dengan lafaz kulla rijlihi, kulla rijlihi. Dia hampir sama dengan perkataan kita yang ada dalam kitab, cuma ada perkataan hi dekat belakang tu kan. Masing-masing kakinya. Dan lafaz ini menunjukkan bahawa membasuh harus dilakukan secara merata pada setiap kaki. Di dalam naskah lain tercantum dengan lafaz rijlaihi, yakni dalam bentuk musanna. Musanna ni maksudnya 2. Okey, 2. Dan inilah makna yang lebih tepat. Maknanya bila kita nak explain ataupun bila kita nak fahami hadis ini, kita kata kedua belah kaki. Walaupun dalam pada sudut lafaznya dia kata setiap satu. Okey? Itu je yang dia nak terangkan. Yang lain tak ada masalah. Seterusnya kita ada perkataan la yuhaddithu, tidak menyebutkan diri. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga sudah ingatkan kepada kita di sini, isu tentang tidak menyebutkan diri ini telah dia bahaskan di bab yang keberapa sekali lagi? Bab yang keberapa? Dah bahas bab berapa? Kita dah bahas dalam bab yang ke-24. Okey? 4 ke 6? Saya confused lagi. 24. Kita dah pernah bahaskan hadis ni dalam bab yang ke-24. Jadi pada perkataan la yuhaddithu di situ, tidak menyebutkan diri. Masalah ini telah kita bahaskan sebelumnya. Baik, jadi nanti boleh rujuk pada bab yang ke-24, lihat ya bagaimana perbincangan bagi perkataan la yuhaddithu. Cuma untuk topik ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia bawa lagi satu pendapat yang lain. Okay, dia jelaskan begini. Sebahagian ulama mereka mengira ataupun mereka menyangka maksud daripada perkataan la yuhaddithu yang tidak menyebutkan diri ini ialah agar seseorang itu dia ikhlas dalam melakukannya atau tidak berlaku ujub, iaitu merasa bangga terhadap diri sendiri dengan tidak menganggap dirinya memiliki banyak kelebihan. Boleh faham maksudnya? Tadi saya sebutkan ya, la yuhaddith ni maksudnya ialah bila kita lepas ambil wuduk, terus kita dah tak fikir apa-apa lagi dah. Okay, kita tak buat apa-apa lagi. Terus kita solat 2 rakaat. Itu maksudnya la yuhaddithu. Kita pun tak cakap apa-apa, tak itu, tak ini, dah tak ada terdetik sesuatu pun dalam pemikiran kita, dalam hati kita untuk buat perkara lain. Kita terus nak solat 2 rakaat tu. Baik. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam perbincangan ini didatangkan lagi satu pendapat.
Yang mana dia kata, ada sebahagian ulama, mereka tak kata maksud la yuhaddithu tu ialah menyibukkan diri dengan urusan dunia. Tapi ada di kalangan ulama, mereka berpendapat maksud la yuhaddith ni ialah kita ni menjadi seorang yang ikhlas. Saat berwuduk, saat nak melaksanakan 2 rakaat solat tu tadi, kan? Dia ikhlas. Yang mana dia kata orang ini dia tidak berlaku ujub. Ujub ni rasa bangga dengan diri. Apa beza ujub dengan riak? Ujub, riak. Riak ni macam mana? Tak sama macam dengan ujub ke? Oh, okey. Oh, semangat semua. Riak tunjukkan. Oh, okey. Riak tunjukkan. Okey, kalau ujub dalam hati dia tak tunjukkan. Rasa-rasa je dalam hati. Okey, bagi saya contoh. Ujub macam mana, riak macam mana? Contoh. Bagi satu amalan, bagi contoh. Okey, satu-satu orang cakap. Siapa nak cakap? Kak Zaidah nak cakap? Okey, sekejap Kak Zaidah kata, riak ni kalau dia solat, dia nampak ada orang dekat situ, dia akan buat solat tu betul-betul cantik lah. Okey, betul? Kalau ujub, dia sendiri saja. Dia rasa bangga. Oh, aku buat perfect, orang lain tak buat macam aku. Maknanya dia tak ada kena-mengena dengan orang lain ke macam mana tu? Comel. Aku solat bagus. Tak ada orang boleh solat bagus daripada aku. Okey, so ini ujub. Kalau riak tadi, kita kalau nampak orang. Oh, cantik contoh dia. Oh, kalau ada orang, kejap nak solat dulu. Biasalah, tahajud. Lepas tu pukul 10, bagus. Salah pula tu kan. Nak riak masa salah. Pukul 10 nak tahajud, kita boleh fikir, benda apa? Kejap kalau orang datang rumah, macam ni. Setuju tak dengan contoh tadi? Setuju? Kak Aisyah setuju? Oh. Oh, bahasa Isnin Khamis takkan tak tahu. Pedasnya. Sedih je kalau dengar gitu. Entah, puasa Senin Khamis. Hari ni Senin, tak puasa ke minum air? Macam tu. Baru minum air tadi. Tak puasa minum air. Betul juga. Okey, Cik saya nak cakap apa? Tak apa, saya buka. Okey. Satu perbuatan. Sekejap saya kena bangun, minta maaf. Okey, bagaimana tadi? Satu perbuatan dilafazkan. Itu namanya bilang. Oh, satu perbuatan yang kita bilang, yang kita beritahu orang. Tengok. Bilang, beritahu orang. Jadi itu panggil riak. Kalau ujub kita tak bilang orang, kita diam-diam sendiri dalam hati. Macam tadi kakak cakap. Macam bagus dalam hati. Itulah. Suka tengok saya. Orang baca Quran, aku baca lagi bagus. Yes, kan macam tu kan. Kita tengok orang macam, setakat itu. Taranum, aku punya taranum 5 taranum. Baru 1 taranum dah. Kita cakap itu dalam hati kan. Itu ujub. Okay, actually kita ada satu lagi perkataan, kita ada sum'ah. Tadi Cik Zai kata apa? Dia lafazkan kan? Okay.
Kita ada 3 perkataan. Yang mana tiga-tiga perkataan ini ataupun tiga-tiga keadaan ini dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sedang bincang tentang keikhlasan. Dan kena ingat keikhlasan seseorang kita tak boleh nak tebak, tak boleh nak predict. Engkau tak ikhlas engkau gini, engkau ujub engkau riak, engkau sum'ah. Kita tak boleh cakap begitu pada orang. Tak boleh apa? Tak boleh judge orang, yes. So, apa pun yang orang tu dia nak buat, kan? Contoh mungkinlah sekarang kita selalu kata, itu pun pergi umrah pun nak post kat FB. Macam itu. Pergi umrah pun nak cakap-cakap dekat IG. Apa sih? Apa mana keikhlasan kita? Mungkin orang cakap gitu. Tapi orang tak tahu keikhlasan kita bagaimana. Betul tak? Itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, siapa kita nak judge orang? Kita nak kata, kau tak ikhlas, kau tunjuk-tunjuk orang. Ini perkara-perkara yang begini jangan kita mainkan dalam jiwa kita. Maknanya hatinya tak sihat. Okay, saya tak nak cakap pasal penawar hati lah, itu kuliah tempat lain. Okay. Itu kuliah dekat Masjid Gufran lah. Siapa nak tahu pasal hati sihat, hati sakit ke apa, tu kena pergi kuliah lain. Cuma kita nak kata di sini, bila di kalangan para ulama, mereka kata, fala yuhadith. Orang ini, dia ambil wuduk tadi kan? Okey, dia ambil wuduk dengan wuduk yang sempurna sebagaimana wuduk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW cukup semuanya. Kemudian dia tak cakap apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Terus dia solat 2 rakaat. Di kalangan para ulama ada mengatakan ialah dia berusaha untuk menjaga keikhlasan diri dia. Okay, dia tak cakap, aku baru lepas ambil wuduk tadi. Macam tu kan. Kau cuci kaki berapa kali? Gitu. Dia tak cakap-cakap lah. Maknanya dah ambil wuduk sudah. Kan ambil wuduk. Kau tak ambil wuduk? Kita ni bagus ambil wuduk. Nanti muka bercahaya. Kita tak cakap gitu. Lama saya tak buat drama. Betul. Kita tak cakap gitu. Maknanya dia terus sibukkan dengan diri dia sendiri untuk solat. Dia tak kisah dah orang lain nak ambil wuduk je, wajah kau bercahaya, tak bercahaya ke apa. Dah, itu bukan urusan dia. Okay? Yang dia tahu ialah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya terus nak ambil wuduk. Ya, sebab itu di kalangan para ulama ada yang mereka ni mendefinisikan perkataan itu dengan keikhlasan. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani didatangkan kepada kita dengan beberapa keadaan. Kan? Dia kata orang ini dia tidak ada rasa ujub pada diri dia. Kalaupun tadilah, sebab penting. Kalaupun kita tak kata-kata pada orang tak ambil wuduk ke apa kan, tak nak ke wajah kau bercahaya ke apa. Dia tak cakap gitu. Tapi belum tentu dalam jiwa dia tu bagaimana. Ini merupakan satu peringatan untuk kita semua, termasuk saya juga. Okey, kita semua. Agar kita sentiasa jaga hati kita. Kan? Jangan kita cakap sesuatu pun dalam hati kita ni lah tentang amalan kita ke tentang apa, kebagusan ke apa, supaya ia terjaga hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi kita kata riak ini, ia adalah perbuatan yang kita buat. Kita nak orang semua tengok kita. Kau tengok aku bagus. Macam tu. Okey? Ya nampak ada orang datang. Tadi macam Kak Zai kata, dia solat. Kan bila dia solat tu, mula-mula tak ada orang tau. Mula tak ada orang. Tapi bila tiba-tiba orang pun datang ke sebelah kita kan, diri sebelah kita. Kita pun, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baguskan lagi. Dia kuatkan lagi. Daripada tak baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah. Kerana apa? Dia nak orang puji dia, bagus member sebelah ni baca surah Al-Baqarah. Ya Allah, gitu. Dia nak tunjukkan kepada orang dia tu bagus pada amalannya. Ini kalau kita begitu, tidak ada keikhlasan. Okey, so kena jaga. Maknanya amalannya menjadi amalan yang sia-sia. Tadi kita ada sum'ah. Sum'ah ini, dia adalah perbuatan yang kita buat, kita nak orang dengar. Kalau tadi riak tu dia boleh masuk dua-dua, tapi sum'ah ni lebih khusus. Kalau riak ni kita nak tunjuk kepada orang nampak kita, orang puji kita, kan, daripada apa yang orang lihat, orang puji kita. Tapi kalau sum'ah ini kebiasaannya dia untuk amal ibadah yang mana orang boleh dengar. Sebab tak semua perkara yang orang nampak. Betul tak? Ada orang dengar, orang cerita. Kita kat radio orang tak nampak. Contoh, kita ceramah, saya bagi satu contoh, kita ceramah dekat radio. Kita nak, bila kita ceramah tu, orang puji kita. Ni hati-hati Orang tak dengar, orang tak nampak, tapi orang dengar kan? Ni namanya sum'ah. Perbuatan yang mana kita nak, bila orang dengar, oh bagus dia tu, manalah orang nak bagus macam Ustazah Sakinah tu, macam tu. Kita nak orang puji sedemikian. Ini namanya sum'ah.
Amal perbuatan yang mana khusus untuk dengar. Baca Al-Quran, zikir, ceramah. Ni semua amal ibadah lah. Yang kita gunakan suara kita untuk orang dengar. Kemudian bila orang dengar, orang akan puji kita. Jadi kalau begitu keadaannya, kita panggil ia dengan sum'ah. Yang riak tadi lebih untuk orang lihat. Ujub dia lebih pada hati. Dalam diri kita. Orang tak dengar, orang tak nampak. Tapi kita sendiri, kita pun bukan niat nak supaya orang nampak kita. Kita pun bukan niat nak supaya orang dengar perbuatan ataupun amal ibadah itu. Tapi kita sendiri dalam hati kita. Kan? Dalam hati kita dia kata, bangun pukul 3 pagi. Yelah, level aku lain apa bangun 3 pagi. Dalam hati, orang tak nampak kita bangun 3 pagi. Tapi dalam hati kita kan, wujud tu kan. Yelah, tak kelas lah kalau tak bangun 3 pagi. Aku je bangun 3 pagi. Ada orang semua tidur, terbongkang. Gitu kan, kita bangga. Dalam diri kita. Tapi orang lain dengar, tak. Tak tanya soalan. Sorry. Macam dia? Herankan diri dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia hairankan diri dia. Dia takjub dengan diri dia. Kita kata gitu kan, dia takjub dengan diri dia, dia rasa macam, oh tak ada orang lah lagi bagus daripada saya. Tak ada orang lagi bagus baca Quran daripada saya. Dia bagus tahajud daripada saya. Ini ujub. Yang ada pada diri dia, dia tak niat supaya orang tengok. Dia tak niat supaya orang dengar. Tapi dia cuma ada dalam diri dia sahaja. Ada keadaan, saya kata, ianya bagus. Tapi ada keadaan yang tak bagus. Kenapa kita perlu hindarkan? Sebab ia boleh bawa kita kepada riak dan sum'ah. Mula-mula benda ni semua dia daripada hati kita. Orang kata apa? Daripada hati. Kita ni akan suka sesuatu perkara. Baru dia akan buat. Betul lah kita daripada mata jatuh ke hati kan? Tak, saya nak terbalikkan. Saya nak terbalikkan perkataan ini. Dia akan meresap pada hati kita dulu. Baru kita akan buat. Okay? Kita kalau dah suka satu benda tu kan, kita akan mula usaha untuk tengok, kita akan usaha untuk buat, kita akan usaha untuk dengar. Dia semikian. Apa pun kita buat, kalau dia tak ada hati, tak boleh. Dia tak akan gerakkan kita untuk usaha yang lebih. Dia begitu. Dia tak akan usaha kita untuk benda lebih. Contoh kita kata, kalau kita tak ada hati untuk datang kuliah, kita tak gerakkan kaki kita untuk datang. Betul kan? Kalau kita tak ada hati untuk mencatat, kita tak beli buku, betul kan? Tak apa lah, tak payah kita dengar. Mungkin gitu keadaannya. Tapi kerana mungkin hari ini kita dengar, oh tak apalah, nanti next time aku nak catat. Maknanya hatinya sudah dah kuat. That's why hati ni penting. Dia akan bawa kita kepada what's next. Sebab itu dalam amalan ibadah juga sedemikian. Di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Bila seseorang dia dapat jaga keikhlasan hati dia, jauh diri daripada sebarang perkara yang ujub, kan? Riak, sum'ah, bersih. Orang itulah berhak Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa dia. Ini pendapat di kalangan para ulama yang lain yang kita tak bincangkan di bab yang ke-20 berapa? 26 Bab yang ke-26. So di sini kita lihat Imam Ibn Hajar dia kata lagi, hal ini diperlukan. Kenapa kita perlu bersihkan hati kita, kita perlu ikhlas dalam amal ibadah kita. Bukan hanya tentang amal ibadah yang ini tau, tapi semua amal ibadah kita. Okay, kita boleh lihat ia daripada sudut yang lebih umum. Jadi dia kata, hal ini diperlukan kerana dikhawatirkan keikhlasan seseorang dalam beramal boleh berubah. Hati kita boleh berubah. Sedangkan pantai, dah sudah. Semua benda boleh berubah. Kan? Pantai boleh berubah, apa benda boleh berubah? Hati manusia juga boleh berubah. Okay? Daripada kuat jadi lemah. Daripada lemah jadi kuat. Bila masa hati kita ni boleh berubah. Dan jangan lupa, hati kita ni berbolak-balik kan? Sebab itu selalu kita doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa Nabi. Nabi SAW seorang Nabi. Hari-hari doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kita dalam agama kita supaya kita ikhlas, kita sentiasa berusaha nak jadi orang yang soleh dan soleha. Begitu keadaannya. Kerana sifat hati ini dia tak tetap. Sebab itu usaha setiap hari. Kita kata hari ni kalau kita dah usaha untuk ikhlas, esok lusa ataupun next amal ibadah kita tak perlu untuk ikhlas. Tak boleh begitu. Setiap apa yang kita buat, dia tak berhenti hingga kita mati. Usaha ini dia tak boleh. Sebab apa? Hati kita sifatnya berubah. Dia tak tetap.
Hari ini kita ikhlas, belum tentu. Seminit yang kemudian kita akan ikhlas. Belum tentu. Kerana sifat hati tu dia ada berada di antara jari-jari Allah yang Allah boleh balikkan bila-bila masa sahaja. Yang penting kita usaha untuk menjaga keikhlasan itu. Kerana apa? Dia kata begini, kalau orang ini dia tak jaga keikhlasan hati dia, kemudian dia beramal, boleh berubah kan keadaannya tadi, dia akan bawa kepada situasi yang lebih buruk. Dia akan jadi sombong, yakni sikap yang akan membuatnya binasa. Kalau kita biarkan diri kita dalam keadaan yang ujub, kita tak nak muhasabah diri kita, kan? Kita tak kisahlah orang nak kata apa katalah, macam tu kan. Sekarang ni zaman tak kisah orang nak kata apa kata. This is my life, macam tu kan. Yes. Why? Apa? Got problem? You got problem or not? My life. Ramai orang begitu. Ustazah bagi nasihat, orang marah. Betul. Orang marah. Kita bagi nasihat, orang tak terima. Orang marah. Hidup aku pun aku suka lah, nak buat apa? Nampak? Susah. Dia akan buat kita jadi sombong. Jiwa kita dah tak boleh nak terima nasihat. Jiwa kita dah keras. Kerana apa? Kita rasa kita berhak dengan apa yang kita nak lakukan. Sebab itu, bila kita, begini saya nak kata, kalau kita dah rasa ini hidup kita, kita berhak untuk buat apa saja yang kita nak buat, kesombongan dia akan masuk dalam hati kita. Itu yang buat kita tak boleh dengar apa pun orang nak cakap. Kan? Suami kita nasihat kita buat bodoh. Mak kita cakap apa, bapak kita cakap apa, buat bodoh. Anak kita nasihat apa dah lagi nak dengar? Tak dengar dah. Tak dengar dah. Sebab kita rasa, ini hidup saya. Suka hati saya nak buat macam mana? Apa hak awak? Orang akan cakap begitu. Kesombongan ini akan membinasakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebab apa? Kita orang yang beriman. Orang yang beriman, kita ada guidelines dalam kehidupan. Kita ada panduan. Kita tak boleh hidup ikut suka hati kita. Kita ada syariat, tadi kita sebut kan? Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada para ulama yang membantu bagaimana kita nak ikut Al-Quran dan hadis Nabi. Gitu keadaan hidup orang yang beriman. Kita tak boleh hidup ikutlah. Sukatilah nak jadi apa. Nak bangun pukul berapa, sukatilah. Sebab tu kita orang Islam, kita bangun pukul berapa? Kita ada solat subuh. Tak kira lah bangun pukul berapa. Tapi kita ada solat subuh. Nak cakap bangun pukul 5 kan nanti kan. Tak boleh kan. Ada orang bangun pukul 6. Tapi yang penting kita nak kata, kita orang yang beriman ni, orang yang beragama Islam ni, Allah aturkan hidup kita, kita bangun pagi, kita solat. Maknanya kita ada panduan dalam hidup. Kita tak ikut kepala kita. Kita tak kata, suka hati lah saya nak bangun pukul berapa. Tak kata gitu. Sebab kalau kita suka hati bangun pukul berapa, kita terlepas solat subuh. Betul tak? Sebab tu kita perlukan banyak dalam hidup ni. Orang nasihat, orang cakap, ilmu. Kita tak boleh ikut kepala kita sahaja. Lainlah kalau kita rasa tak suka nak dengar kan. Itu terpulang. Suka hati. Sebab kita ada hidup kita yang tersendiri dan kita tentukan. Kita nak lalui jalan yang bagaimana. Tapi bagi saya, orang yang bijak, dia akan ikut jalan yang selamat. Kita akan buka hati kita, jiwa kita, minda kita kepada hal-hal yang baik. Kalau kita tahu perkara itu tidak baik, bila orang nasihat, kita akan lebih berlapang dada. Sebab itu, jiwa kita, kalau dia ikhlas kerana Allah, dia akan jadikan kita orang yang lebih merendah diri, orang yang fikir apa kita nak cakap, orang yang lihat dengan siapa kita nak cakap. Dia begitu. Kalau tak, kita akan jadi sombong. Maaf saya cakap, orang yang mana dia ni tak dapat nak kawal hati dia, mungkin dengan mak ayah dia pun dia tak boleh kawal lah. Dia takkan fikir, tak kisah aku cakap dengan mak aku. Suka hati yang penting aku cakap lepas, walaupun dengan mak aku. Mungkin begitu. Tapi penting, jiwa orang yang ikhlas ini, dia akan tahu dengan siapa dia berkata-kata. Ini mak saya. Walaupun saya ni orang yang tinggi kata, walaupun saya ada doktor, tapi dengan mak saya kita tak boleh untuk letakkan label doktor kita ketika kita berbual dengan mak kita. Dia begitu. Tapi sebab tu Imam Ibn Hajar kata apa? Orang yang begini dia sombong. Dia sombong, dia akan binasa. Sebab dia dah tak nampak dah siapa orang kat depan. Dia tak nampak dah siapa. Jiwa dia dah rosak.
Jika dengan orang ramai kita begitu, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan orang ramai kita dah rosak, dengan Allah akan lebih-lebih binasa. Sebab tu jangan lupa, ada Nabi SAW ingatkan ini. Nabi kata tentang 3 golongan yang pertama dihisap. Ia di kalangan ahli ibadah, 3 orang ni. Saya tak nak baca hadis ni secara panjang lebar, cuma saya nak ambil poin je daripada hadis tu. Nabi ceritakan antara 3 golongan ni, kita nak cakap tentang ikhlas ni. Bagaimana orang yang dia jauh daripada rasa ujub, bagaimana orang yang mana hati dia ni betul-betul buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tu ada rasa ujub, dia ada rasa nak orang puji dia akan binasa. Dan Nabi dah ceritakan dah bagaimana kebinasaan 3 orang yang saleh. Orang yang mati syahid ini orang saleh. Ya, orang yang mati syahid dia berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu orang kalau mati syahid, masya-Allah tabarakallah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata apa? Ketika di akhirat Allah panggil orang ini untuk dihisap. Allah tunjukkan kepada dia. Kan? Kamu berhak untuk dapat ini, dapat ini. Dia kata, ya aku berhak. Kenapa kamu berhak? Sebab aku dah berjuang, bermati-matian di jalan Engkau, ya Allah. Dia kata gitu di hadapan Allah. Tapi kita jangan lupa muslimah. Kita tak boleh sembunyi daripada Allah. Kan? Apa yang ada dalam hati kita, kita mungkin boleh selindung daripada orang lain. Manusia dengan makhluk. Tapi dengan Allah tak mungkin. Sebab itu, Nabi kata, orang ini, Allah kata apa? Kadzabta. Engkau bohong. Sebab tadi dia kata apa? Aku berjuang kerana Engkau, ya Allah. Tapi Allah kata dengan dia, engkau bohong. Engkau berjuang sebab engkau nak orang lain kata engkau ni orang yang pemberani. Kau orang yang pahlawan. Kau nak orang gelar engkau dengan ungkapan ataupun kata-kata. Mungkin orang kata inilah orang panggil sebagai pejuang yang tak didendang. Begitulah mungkin. Apa berlaku? Allah suruh malaikat hirit wajah dia masuk dalam api neraka. Ini kesan ataupun yang tadi Imam Ibn Hajar kata apa? Orang yang mana dia buat amalan ibadah, tak ada keikhlasan, dia akan jadi orang yang sombong, ada ujub dalam hati dia, akan bawa dia kepada kebinasaan. Kenapa dia kata ada kebinasaan? Kerana orang yang begini Allah akan hirit wajahnya masuk ke dalam api neraka. Walaupun pada pandangan mata orang lain, Masya Allah tabarakallah, dia orang yang beramal ibadah, beramal soleh. Nabi sebutkan juga tentang orang yang baca Al-Quran, orang yang belajar ilmu agama, orang yang bersedekah, yang mana di mata orang, Masya Allah tabarakallah, memang hebat. Tapi kita jangan lupa, jika kita hebat di mata manusia, belum tentu kita hebat di mata Allah. Jadi kena banyak jaga amal ibadah kita ni. Agar ia betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu je fikir macam ni. Untuk apa kita kejar pandangan dan kata-kata manusia? Bila kita meninggal, orang akan nangis tentang kita 1 hari je. Betul tak? Orang akan nangis tentang kita 1 hari je. Bila mereka pulang, mereka dah duduk dengan kawan-kawan, dah gelak ketawa dah. Dah duduk makan-makan. Dah duduk makan sedap-sedap. Dah mereka teruskan kehidupan mereka. Kita ni di alam barzakh, kita dengan amal kita. Kita dengan amal kita, tak ada pujian manusia. Tak ada pandangan orang yang kita nak harapkan. Tapi kalau amal kita adalah amal yang sia-sia, yang dulu kita harapkan kerana orang puji kita, orang cakap tentang kebagusan kita, dia tak ke mana. Sebab kita akan sendiri dengan amal ibadah yang ikhlas kerana Allah. Tapi kalau keikhlasan itu tidak ada, kita akan duduk sendiri dan kita akan menyesal. Kenapa dulu saya tak buat begini? Kenapa dulu saya tak buat begitu? Kenapa dulu saya sibuk dengan pandangan manusia? Kenapa dulu saya sibuk dengan apa yang ada pada hati saya? Kita akan menyesal.
Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak ingatkan kepada kita. Amal soleh kita, tak kira wuduk ke apa pun kita buat, dia perlu sentiasa ada kesungguhan dan kita perlu sentiasa tajdid. Tajdid ni maksudnya kita perbaiki, kita muhasabah. Saya faham, mungkin hari ini, maaf saya kata, mungkin hari ini kita ada rasa riak, mungkin hari ini kita ada rasa ujub. Tapi hamba Allah yang betul-betul, yang nak berubah ke arah yang baik, dia akan sentiasa evaluate diri dia. Kan? Dia akan sentiasa muhasabah. Aku akan tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan aku. Okey? So itu pada perkataan yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang terakhir di sini. Perkataan yang terakhir, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuninya. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Al-Mustamli. Di dalam riwayat lain tercantum dengan lafaz ghufira lahu, iaitu dalam bentuk kata al-bina lil majhul. Itu tak apalah, di dalam ilmu nahwu saya tak nak masukkan banyak tentang grammar dan sebagainya. Yang penting ialah dia katakan di sini pada muka surat kita yang terakhir, pembahasan masalah ini telah kita sentuh sebelumnya pada bab yang ke-24. Dan saya pun dah sebutkan kalau nak lebih lanjut perbincangan tentang hadis ini boleh masuk kepada bab yang ke-24 nanti, boleh balik rumah, boleh refer kembali. Yang dia kata hanya saja dalam matan hadis ini di atas saya tercantum tambahan bahawa sifat wuduk tersebut disandarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Dan Imam Muslim ketika dia meletakkan hadis yang sama ini dalam kitab sahihnya, beliau menambah dalam riwayat Yunus bahawa Az-Zuhri berkata, ulama kami dahulu menyatakan sifat wuduk seperti inilah yang paling sempurna dilakukan oleh seseorang ketika dia hendak solat. Okey, baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua di sini, hadis bab ini menjadi pegangan para ulama yang berpendapat bahawa mengusap kepala bukan 3 kali. Okey, ada perbincangannya, mengusap kepala ni dalam wuduk hanya sekali saja usapan, yang mana yang demikian itu sebagaimana yang akan dijelaskan. So nanti kita akan jelaskannya dalam bab yang lain lah, atau pembahasannya seputar mengusap kepala hanya 1 kali, insya-Allah. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ada apa-apa soalan yang ditanya sebelum kita bersurai? Solat lepas angkat wuduk tu, adakah ada solat yang khusus ataupun dia lebih umum? Bagi saya dia lebih umum. Tak kira solat apa pun. Okey. Mungkin ada orang kata nak solat sunat tahiyatul masjid menggunakan wuduk itu tadi, lalu kita nak solat 2 rakaat kan? Boleh saja. Boleh dimasukkan. Nak buat solat sunat qabliyah, boleh saja. Jadi tidak ada solat yang khusus disebutkan bagi hadis ini. Yang penting keadaannya ambil wuduk sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, terus dia tinggalkan urusan dunianya, terus solat 2 rakaat. InsyaAllah, mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita ketika kita beramal dengan apa yang terkandung dalam hadis. Okey, ada soalan lain? Ya, Cik Zai. Dosa-dosa kecil, betul. Dosa-dosa yang diampunkan ialah dosa-dosa kecil. Kerana begini, dosa-dosa besar ia perlu taubat nasuha. Taubat nasuha yang mana sungguh-sungguhlah. Jadi maknanya tak boleh untuk digabungkan. Walaupun ada di kalangan para ulama mereka merangkumkan kedua-duanya, tapi bagi saya dia lebih cantiknya kita hanya fokus kepada dosa-dosa kecil. Kerana dosa besar ni dia perlukan lagi perjuangan yang lebih besar. Kalau gitu senang semua orang lepas ni buat dosa besar, lepas tu taubat, solat 2 rakaat habis dosa kita. Tak lagi tu. Jadi perjuangannya lebih besar. Bila kita buat dosa besar, nak bertaubat tu lebih besarlah caranya. Lebih kata banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Dia tak boleh hanya berpada dengan solat 2 rakaat selepas wuduk itu tadi. Namun, saya nak kata begini. Orang yang mana dia ada buat dosa besar, okey, kemudian dia bertaubat,
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya dia menyesal, dia tak nak ulangi lagi, tinggalkan perbuatan itu. Kemudian dia ambil wuduk, dia ikuti dengan dua salat, dua rakaat. Itu tadi kan ada hadisnya berkenaan dengan orang yang bertaubat tu tadi. Sebab tu mungkin ada di kalangan para ulama dia letak solat taubat. Ada. Cuma Nabi tak sebut ia sebagai solat taubat. Itu cuma penamaan diberikan oleh para ulama. Hadisnya ada. Saya tak nafikan tentang hadis berkenaan dengan bila orang dia bertaubat kemudian dia ambil wuduk lalu dia solat 2 rakaat. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas kehadiran. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang berada di rumah. Baik sikitlah. Sampai sikit kat rumah, kesian. Okay, kita dengan sahabat-sahabat kita di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan untuk bincangkan bab yang seterusnya. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.